Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw taqulu law anna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah faman azlamu mimman kadzdzaba biayatillah wa sadafa anha sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azab bima kanu yasdifun. Sadaqallahul azim. Au taqulu law anna unzila alaina alkitab, atau supaya kamu tidak mengatakan sesungguhnya kalau diturunkan kepada kami kitab, lakunna ahda minhum, tentulah kami mendapat petunjuk hidayat lebih daripada mereka. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, kamu tidak akan dapat berdalih lagi kerana sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang cukup dari Tuhan kamu. Wa hudan wa rahmah, dan petunjuk hidayat serta rahmatnya yang melimpah-limpah. Faman azlamu mimman kadzdzaba biayatillahi wa sadafa anha, oleh itu siapakah yang lebih zalim lagi daripada orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah dan berpaling daripadanya. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azab, kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Bima kanu yasdifun, disebabkan mereka sentiasa berpaling mengingkarinya. Ayat ini masih lagi memperkatakan kitab suci Al-Quran ini berkat. Mengapa diturunkan kitab suci Al-Quran kepada manusia, kepada umat Muhammad, sebagaimana diturunkan kitab Taurat, kitab Injil kepada dua kumpulan umat yang terdahulu? Katanya diturunkan supaya manusia tidak mempunyai sebarang dalihan lagi, tak ada hujah lagi untuk kita menolak jika kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesaksaan pada hari akhirat. Kita tidak ada alasan. Kita nak kata sebab kita tak ada kitab, orang Yahudi ada kitab, orang Nasara dia ada kitab, kita orang tak ada kitab, jadi macam mana kita nak ikut jalan? Kalau kita tidak bertemu jalan petunjuk, maka kita tidak ada pedoman, apa salahnya? Kita tidak boleh dipersalahkan. Allah Subhanahu wa taala tak mahu manusia mempunyai dalihan jika mereka tidak menemui jalan hidayat yang betul. Diturunkan kepada mereka kitab suci Al-Quran yang sifatnya mubarakun, berkat maknanya bertambah-tambah. Bila kita bacanya bertambah pahala. Apabila kita mencari ilmunya tak habis-habis. Bila kita beramal dengannya, bila kita memahaminya tidak pernah usang, tak pernah merasa ketinggalan zaman, dan banyak lagi faedah-faedah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, lebih-lebih lagi bila dibandingkan dengan kitab Taurat dan Injil. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyatakan kami tak mahu dengar jika manusia ini berkata mereka lebih rendah daripada orang Yahudi dan daripada orang Nasara. Sekalipun mereka mempunyai pemikiran yang lebih tinggi, tetapi mereka lebih rendah sebab tak ada kitab. Katanya au taqulu, ataupun supaya kamu tidak mengatakan begini, lau anna unzila alaina alkitab, sesungguhnya kalau diturunkan kitab kepada kami, lakunna ahda minhum, tentulah kami mendapat petunjuk hidayat lebih daripada mereka. Ini pun tak mahu juga kamu nak kata begitu, sebabnya memang pun Quran diturunkan kepada kamu, memang pun kamu lebih mendapat hidayat daripada orang Yahudi dan Nasara.
Jadi dalihan ini pun tidak betul. Kitab suci Al-Quran memangnya kitab daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah, petunjuk kepada manusia. Barang siapa yang dahagakan air, maka lalu bila dia dapat air pada waktu dia dahaga, jangan dustakan bahawa air itu air yang boleh memuaskan dahaganya. Tak mahu ada orang mengatakan mengapa dia dahaga sebab dia tidak mempunyai air. Nah, air ada, kitab suci Al-Quran ada. Tentunya kitab suci ini memuaskan dahaga mereka, dan jangan sekali-kali mereka mendustakan. Air yang dikurniakan kepada mereka ini satu hujah yang jelas. Katanya, faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu bayyinah. Bayyinah, keterangan yang cukup daripada Tuhan kamu. Keterangan di sini, keterangan yakni petanda. Bayyinatun, keterangan yakni petanda. Seorang yang ingin mengikuti jalan-jalan raya, dia memerlukan keterangan ini. Batu-batu pedoman, tanda-tanda jalan, penunjuk-penunjuk jalan. Bayyinah artinya penunjuk jalan. Ini dia kitab suci Al-Quranul Karim, sifatnya bayyinah. Ini antara nama Al-Quran, selain daripada Quran itu nama utama baginya. Mubarak nama Quran, bayyinah nama Quran. Bayyinah keterangan, yakni petanda jalan. Bayyinah, sesungguhnya telah datang kepada kamu bayyinah. Ini ke Shah Alam, ini ke Kuala Lumpur, jalan ini ke mana sudah ditunjukkan kepada kamu. Ini jalan ke neraka, ini jalan ke surga, ini jalan yang diridai Allah, ini yang tidak, ini yang halal, ini yang haram. Ini namanya bayyinah. Bayyinah ini keterangan mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Apabila keterangan ini datangnya daripada Tuhan kamu, yakni Tuhan yang menciptakan kamu, maka seharusnya terimalah dengan baik. Sebabnya Allah, Tuhan itu siapa? Rabbukum, yang mendidik kamu. Rabbun maknanya pendidik. Rabbun yang mendidik kamu. Rabb, tarbiyah itu daripada Rabb lah. Kulliyatul tarbiyah, fakulti pendidikan, pejabat pendidikan. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan daripada Tuhan kamu, daripada Tuhan yang menciptakan kamu. Wa hudan wa rahmah, hidayat dan rahmah, petunjuk. Petunjuk ni apa beza? Apa beza dengan bayyinah? Bayyinah keterangan, hidayat ini hakikat. Seorang yang menemui air kerana ada petunjuk-petunjuk jalan yang menunjukkan kepada air bagi seorang yang dahaga. Kemudian apabila dia dapati air, lalu dia minum dan memperolehi, menghapuskan, menghilangkan dahaganya, namanya hidayat. Namanya hidayat. Hidayat artinya al-wusulu ilal haqiqah, sampai kepada suatu kebenaran. Petunjuk, kita katakanlah bayyinah ini keterangan, petunjuk kepada halal. Kemudian kita nikmati, kita makan halal itu, kita memperolehi perkara yang halal itu, namanya hudan. Wa rahmah, dan yang ketiga pula rahmah. Rahmah ni kita menikmati barang yang halal itu, halal, tayyibah, boleh memberi kepada kita kesihatan, memberi kepada kitanya faedah, memberi kepada kita kelazatan. Ini namanya rahmah. Kitab suci Al-Quranul Karim memberi 3 perkara kepada manusia. Pertama bayyinah, yang kedua hudan, yang ketiga rahmah. Bayyinah artinya penunjuk jalan untuk mendapatkannya. Penunjuk jalan. Barangkali kita tidak akan sampai kepada matlamat yang kita tuju jika kita tidak ada keterangan. Kita naik jalan raya, kita pergi, kita akan sesat jika tidak ada petunjuk jalan. Tak ada. Ini dia tunjuk jalan ke mana tempat yang kita nak pergi, kita ikuti sepenuhnya. Jika tidak kita akan sesat. Hatta jalan yang kita duduk lalui hari-hari pun, jika tidak ada petanda tu nak pergi ke Putrajaya, takdirnya cabutkan habis semua petanda yang ada di jalan Lubang Raya tu, jalan ke Putrajaya, tak sampai kita. Pasal apa? Kita setiap kali kita berjalan, kita mesti tengok mana jalan yang menuju kepada tempat yang kita nak pergi. Jadi bayyinah penting sebenarnya. Bayyinah, keterangan halal dan haram itu penting. Penting bagi kitab menunjukkan hadza halal wa hadza haram, ini halal, ini haram. Pertama. Yang kedua penting juga ada di tin tu halal, dia tunjuk tanda halal padanya, penting. Penting juga ditunjuk padanya ni kandungan-kandungan yang ada pada barang itu, penting. Pasal apa? Ini penunjuk jalan.
Yang kedua pula, kitab suci Al-Quran ini mengandungi hudan. Hudan maknanya sebenar, hakikat sebenar. Betul bila ikut jalan ni menuju, katanya ditulisnya jalan ke Putrajaya, kita ikut mesti sampai ke situ, tidak susah. Ini dia kitab suci Al-Quran, mesti sampai. Mengapa kita makan? Kita makan mahukan lazat, kita makan mahukan kesihatan, akan sampai bila ditulis padanya halal, sampai kepada halalan thayyibah. Yang ketiga pula, rahmah ini anugerah Allah. Rahmah ini nikmat kita perolehi, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada bayyinah dan huda. Kita dapati nikmat itu. Berapa ramai orang yang tak dapat nikmat disebabkan mereka tidak ada petunjuk, mereka sesat jalan. Oleh kerana sesat jalan, nikmat mereka tidak perolehi. Ya. Faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Faman azlamu, siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah. Bila dia mencari air kerana dia dahaga, tiba-tiba sampai ke tempat kolam air, dia dustakan air. Ini bukan air katanya. Dia dahaga, dia mahukan petunjuk hidayat, tiba-tiba dia jumpa Al-Quran, ditolaknya Al-Quran. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang ni? Dia nak cari di mana lagi, dia tak akan jumpa lagi. Dia akan jumpa lagi keterangan yang seumpama ini. Mahu halal haram tapi tak mahu baca kitab Quran, mahu baca kitab lain, halal haram. Zalim manusia ini, zalim. Kalau dia mahu huda, mahu bayyinah, mahu huda, mahu rahmah, bacalah kitab ini. Tidak ada senarai lain daripada senarai Al-Quranul Karim yang boleh memberi keterangan seumpama itu. Wa sadafa anha, mereka mendusta. Sadafa maknanya berpaling. Sadafa berpaling daripadanya. Wa sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azab. Kami akan balas, kami tidak akan biarkan manusia yang berpaling daripada keterangan halal haram ini. Dia mahu keterangan lain, senarai lain. Jangan ingat bahawa kami biarkan mereka percuma. Tidak, sanajzi, kami akan balas. Ini menunjukkan bahawa perkara makan minum, perkara halal haram, dan yang kedua pula perkara yang berkaitan dengan masyarakat. Dia disebutkan dahulunya, jangan hampiri zina, jangan bunuh anak, jangan khianat kepada masyarakat, jangan makan harta anak yatim. Ini bayyinah, ini keterangan ini bagi mereka yang ingin hidup di dunia. Ini keterangannya. La taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa la taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan, hatta yablugha ashuddahu wa awful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ini bayyinah, keterangan. Barang siapa berpaling daripada keterangan ini, bagaimana? Akan dibiarkan dengan percuma dia nak langkah sajalah. Tak? Sanajzi, kami akan balas orang yang berpaling daripada ayat keterangan kami su'al azab yang paling buruk. Mana lagi lebih buruk daripada neraka? Lebih buruk, sebabnya itu tempat yang disediakan oleh Allah sebagai balasan kepada mereka yang berpaling daripada ayat Allah. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azab bima kanu yasdifun, disebabkan mereka sentiasa berpaling mengingkarinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala meletakkan keseksaan yang menimpa manusia disebabkan pilihannya sendiri. Dia tidak boleh mempersalahkan qada qadar. Takdir sudah menimpa, katanya. Takdir sudah menimpa dia, macam mana boleh buat? Kalau dia sudah ditakdirkan seksa, maka seksalah diterimanya. Quran kata tidak. Dia tidak kata sanajil ladzina yasrifuna an ayatina su'al azab bil qada'i wal qadar, kerana qada dan qadar mereka begitu. Ada bima kanu yasdifun. Jadi kalau begitu, ayat ini menjadi hujah kepada perbuatan manusia adalah pilihan bebas yang dibuat olehnya sendiri. Jadi dengan itu tiada pihak lain yang memaksanya untuk menerima keseksaan pada hari akhirat. Seterusnya, hal yang zuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu wallahu